memanjangkan umur kita pada saat ini dan pada hari ini. Dan kita berada di ambang gerbang Ramadan, dan kita pun sudah merasai bahang-bahangnya. Memang berbahang. Kerana Ramadan tu masuk dia bahang, panas. Nak menguji tahap keimanan kita, menguji tahap kekuatan iman kita nak menghadapi bulan Ramadan yang berbaki kepada kita ni tak berapa hari saja lagi. Hari ni 24. Maka kita minta pada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala panjangkan umur kita, sempat kita bertemu dengan Ramadan. Dan kalau bertemu sekiranya Ramadan ni Ramadan terakhir, maka semoga dia menjadi Ramadan yang terbaik buat kita lah. Kalau tak terakhir pun, semoga kita dapat bertemu semula dengan Ramadan akan datang. Tapi tak jamin lagi. Duk tahap semoga saja. Semoga belaka nak hadap seminggu ni pun, nak bertemu ni pun, semoga dipertemukan dengan Ramadan. Maka jaga-jagalah kesihatan kita, pergerakan kita, tidak berlaku sebarang benda-benda yang kita tidak sukai. Semoga kita dapat melaksanakan ibadat dengan baik dalam bulan Ramadan nanti, insya-Allah. Jadi malam ni insya-Allah kita akan sambung kitab kita, muka surat 97. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fi darain. Amin. Allahumma amin. Cara mensyukuri nikmat kemaluan. Kemaluan tu satu nikmat. Semua orang ada kemaluan. Minta maaf sebutlah. Walaupun bunyi pelik sikit. Apa main kemaluan-kemaluan ni? Tak ada benda lain kalau cerita. Tak, benda tu adalah makhluk ciptaan Allah Ta'ala. Lahir-lahir kita dengan benda tu berlaku, membezakan lelaki dan perempuan. Kita kena terima. Orang yang tak terima benda ni lah, we are equal. Geng mana ni kata gini ni? Serupa berlaku kita. Mana nak serupa? Tak serupa. Kerana mereka jahilnya tentang siapa yang menciptakan kita semua. Baik. Maka benda tu satu nikmat. Benda nikmat ni, bagaimana kita nak mensyukuri nikmatnya? Makna mensyukuri nikmat, benda tu akan ditanya oleh Allah Ta'ala sekiranya kita menyalahgunakan nikmat tersebut. Mata nikmat, telinga nikmat, mulut nikmat, tangan nikmat, kaki nikmat. Maka semua nikmat la tus'alunna yauma idzin anin na'im. Pasti akan ditanya yauma idzin, pada hari tersebut, anin na'im, daripada segala nikmat. Nikmat mata, telinga, kemaluan perut, semualah. Itu benda yang pada anggota badan kita. Nikmat berumah tangga, nikmat ada anak, nikmat ada isteri, nikmat ada berjiran, nikmat semua akan ditanya oleh Allah Ta'ala lah. Bukan tanya bab diri badan kita saja, semua ditanya. La tus'alunna yaum anin na'im. Na'im tu jamak, banyak. Agak-agak semua kita dah tunai sebelum ke? Semua ke? Dah menunaikan hak-hak nikmat tersebut? Dah kita syukuri semua ke? Yang itulah kita kena taubat pada Allah Ta'ala di atas kekurangan kelemahan kita dalam mensyukuri nikmat Allah Ta'ala. Maka yang kita tidak syukur nikmat Allah Ta'ala, itulah dimasukkan dalam golongan orang-orang yang zalim. Orang yang tak syukur nikmat Allah Ta'ala, itulah masuk orang yang zalim.
Setiap hari ni kita tak mensyukuri nikmat, itulah kita ni la ilaha illa anta kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana. Tu semua taubat-taubat nabi-nabi, orang yang dekat dengan Allah Ta'ala, dia rasa diri dia ni zalim. Kenapa zalim? Kerana tidak syukur nikmat Allah Ta'ala. Nikmat sebagai suami, nikmat sebagai isteri, nikmat sebagai anak, nikmat yang ada pada diri dia, segala anggota badan, nikmat mempunyai masa lapang, tak digunakan dengan betul, tak digunakan untuk berzikir, tak digunakan untuk berselawat, tak digunakan untuk ingat Allah Ta'ala, digunakan mensia-siakan. Tu dipanggil orang zalim. Disia-siakan masa. Tak dipenuh masa dengan tidur sahaja. Dipenuhkan masa dengan benda yang tak ada faedah berakhirat. Itu dipanggil orang zalim. Bukan zalim ni tembok orang suka-suka hati. Ambil parang tetap di kepala dia suka-suka hati. Tu zalim juga. Tu zalim yang kita faham. Zalim ni kita tidak guna nikmat yang sepatutnya mengikut apa yang Allah Ta'ala kehendak. Itu zalim. Betul hari-hari kita kena taubat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. 70 kali sehari. Kemudian digandingkan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Mengakui zalimnya, jahatnya diri kita sendiri. Menganiayanya kita, buat zalim, buat jahat kepada diri sendiri. Sebab itulah sebelum kita nak tengok jahat orang lain, tengok dulu jahat diri kita. Tu kena fikir. Maka dalam nak mensyukuri nikmat anggota ni, nikmat kemaluan ni pun satu nikmat. Bagaimana katanya penulis Syekh Abdul Qadir Mandili, cara mensyukuri nikmat anggota ni ialah pertama menjaganya, yakni memeliharanya daripada perkara yang diharamkan. Apa dia perkara yang diharamkan? Seperti zina. Zina ni mendatangi wanita atau mendatangi laki-laki yang yang tidak halal. Secara tidak halal, tu zina. Samalah zina ko, rogo ko. Benda tu haram berlaku, jaga. Ataupun liwat. Liwat ni yang tidak melalui jalan yang betul. Orang panggil luar tabi'i. Liwat haram. Sama ada dengan isterinya. Isteri tu dia dah kahwin dah, tapi dia liwat, haram. Walaupun isteri tu reda sekalipun, tak boleh, haram juga. Na'udzubillah. Apatah lagi golongan-golongan sekarang ni, golongan-golongan gay kan. Dia ada pasukan dia ada puak-puak dia sekarang ni. Na'udzubillah. Tengok macam orang biasa, normal, tapi nafsu tu cenderung kepada sama jenis. Ni kena jaga-jaga. Itulah anak-anak kita yang tak ada janggut, tak ada misai, kena jaga-jaga. Orang panggil anak yang tak ada janggut, tak ada misai ni panggil golongan amrat. Maka Nabi kata golongan amrat ni lebih jahat, bahaya daripada syaitan. Kerana dia ni, kalau dia menggoda, kalau dia ni lebih teruk daripada syaitan. Alhamdulillah. Saya teringat masa mengaji dulu, dengar orang Arab ni. Orang Arab ni dia tak boleh tengok budak licin. Sebab orang Arab kalau tak ada ni, satu benda yang mengaibkan, satu benda yang memalukan kalau tak ada ni. Betullah dia kena ada. Kalau tak ada, sangat memalukan. Yang tak ada ni golongan-golongan kita lah. Terutama golongan kita ni orang Melayu okey lagi. Cina, Korea kan. Sekarang pun kita confuse ni jantan ke betina tahu. Muka flawless belaka.
Hak lelaki pun nak jadi macam tu. Daripada muka gelap jadi putih. Nak jadi Korea belaka. Nak jadi kepok belaka. Nah, ni kena jaga ni. Takut apa? Jadi kecenderungan. Kerana syaitan ni, dia tak boleh cara zina, dia buat cara lain. Dia buat cara lewat. Dia timbulkan nafsu-nafsu yang menggairahkan, yang merosakkan manusia. Kita kalau kita tengok mesra tu macam biasa lelaki sama lelaki ni. Kalau saya masa mengaji tempat Arab, pegang tangan lelaki ni biasa. Pegang tangan lelaki ni pegang tangan macam ni biasa. Kerana melambangkan keakraban. Melambangkan keakraban. Keakraban bukan keakraban yang luar tabi'i. Keakraban sahabat tu. Tapi syaitan dia menambah perasa lagi. Dengan pengaruh-pengaruh luar. Keakraban dia yang melampaui batas. Ini bahaya. Golongan-golongan zaman sekarang ni menjadilah budaya-budaya homoseksual, na'udzubillah min dzalik. Dan menjaganya daripada zina, liwat dan mengeluarkan air mani. Keluarkan air mani. Selain daripada tangan dan jari isterinya sendiri. Dengan jari isteri tak apa, jari sendiri haram. Jari isteri tak apa. Jari sendiri tak boleh. Ataupun jari lelaki yang lain tak boleh. Ataupun jari perempuan yang lain, itu haram. Dah kena jaga-jaga. Besok ada satu hadis, siapa yang kerja dia suka mengeluarkan air mani, sedangkan dia tahu itu haram, maka besok dibangkitkan di padang mahsyar, orang akan semua nampak kemaluan dia sebesar gunung Uhud. Tak kira lah dia ni lelaki ke perempuan ke, Allah Ta'ala memalukan dia besok. Allah Ta'ala besarkan anggota kemaluan dia sebesar gunung Uhud. Habis semua orang nampak. Itu baru dosa tu. Dosa lain Allah Ta'ala akan tunjuk lagi. Mana tempat kita nak sorok. Ni kena ingat. Betul lah, benda ni kalau kita jahil, tak ada ilmu, tak duduk dalam majlis-majlis ilmu, dia akan merasakan benda ni tak ada masalah. Zaman-zaman sekarang ni, zaman-zaman orang duduk main dengan telefon belaka. Duduk melayan telefon, internet tanpa batasan. Unlimited internet dipegang oleh kanak-kanak, golongan remaja, bahkan dewasa, bahkan golongan-golongan yang sudah warga emas pun main telefon belaka. Maka nak jaga-jaga. Musuh-musuh Islam sentiasa memikirkan dan syaitan sentiasa meniup-niupkan. Nafsu-nafsu, membangkitkan nafsu melalui pandangan mata. Siapa tak pandai menjaga mata dia, maka jatuhlah benda-benda yang tak sepatutnya. Na'udzubillah min dzalik. Kena jaga-jaga. Menggunakan telefon bimbit zaman sekarang ni lebih mencabar berbanding zaman Nokia 3210 dulu. Lebih baik guna Nokia 3210. Ada jual lagi. Baik guna satu je. Tekan warna hijau, tekan warna biru dengan merah je. Tengok, naik nama anak, tekan hijau. Sudah, tekan merah. Cukup je tu. Harga dia pun murah, RM99 saja. Berbanding kononnya nak tengok ceramah tu, ceramah ni, jaga-jaga. Kerana zaman sekarang orang muda pun guna benda ni, orang tua pun guna benda ni, kena beringatlah. Maka kuatkanlah kesibukan kita kepada Allah Ta'ala berbanding sibuk kita dengan benda-benda yang boleh menggugak iman kita, menggugak jiwa kita. Itu kena jaga-jaga. Bahaya sekarang ni. Kena ingat sentiasa. Allah Ta'ala tu sentiasa melihat kita di mana saja kita berada. Yang kedua, cara mensyukuri nikmat. Kalau pertama tu jaga daripada benda haram. Yang kedua, menjaganya daripada perkara yang syubhah. Seperti melakukan jimuk dalam nikah yang batil.
sekiranya dia mengikut pendapat ulama yang mengatakan nikah itu sah. Jika tidak, maka haram melakukan jima' bukan syubhah. Ini nikah yang tidak tahu, yang tak mematuhi syarat, dipanggil nikah syubhah. Tak tahu syarat gini, maka dia pun jima'. Dalam keadaan dia tak cukup syarat, maka nikah dia tu nikah yang haram. Dipanggil nikah syubhah. Ada setengah ulama kata sah, asalkan ada beberapa syarat-syarat dia. Maka benda ni kena jaga-jaga. Dah, contoh kita menikah syubhah ni, dah menikah tak tahu asal usul, rupa-rupanya tengok-tengok cek-cek, lah adik-beradik susu. Ramai dok. Sebab dia tak cerita berapa kali dia dah menyusu budak ni. Dia dulu menyusu. Bila menyusu dulu memanglah benda ni berpanjangan. Dah. Ni kita takut. Takut nikah syubhah macam ni. Dah. Sama anak mak saudara dia, tak bukan mak saudara pun, siapa-siapalah yang menyusu, bila cukup 5 kali kenyang sudah dikira sebagai adik-beradik susu. Adik-beradik susuan. Bila adik-beradik susuan dah macam adik-beradik kandung, tak boleh nikah. Ni jadi syubhah ni, kena jaga. Allahu Rabbi, zaman sekarang ni. Kemudian bila jaga dua benda ni, Allah Ta'ala memujilah orang yang beriman yang mendapat kemenangan dengan firman-Nya. Bila orang-orang yang menjaga dua benda ni, mengelakkan daripada benda yang haram, mengelakkan daripada nikah yang jima', nikah yang batil, yang syubhah ni, maka orang yang bersungguh menjaga dua benda ni, kemaluan dia, sama ada laki-laki dan perempuan, Allah Ta'ala declare, walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Dan mereka yang menjaga kehormatannya kecuali kepada isterinya dan hamba sahayanya. Hamba sahaya tak apa. Cuma sekarang ni hamba sahaya tak ada lah. Yang adanya isteri. Maka sungguhnya mereka tidak tercela. Makna orang tu terpelihara lah, tidak dikeji. Bila dia mempergunakan kemaluan dia kepada tempat yang dihalalkan, bukan pada tempat yang diharamkan. Sebab itulah kata Tok Kenali ada pernah dirakamkan oleh anak-anak murid dia, siapa yang nak berjaya dalam mengaji, berkahwinlah. Dia suruh menikah. Siapa menikah, dia berjaya. Kalau selagi duk belajar tapi lambat menikah, payah nak berjaya. Kenapa? Pening. Otak pening. Bila nikah sambung mengaji, mudah masuk ilmu. Tapi bila dah menikah, payah dah lah. Ujian lain pula. Itu kata Tok Kenali. Betul lah orang mengaji, kalau boleh menikahlah. Tapi ujian bila dah kahwin, ujian berat lagi. Nak jaga anak pula, nak cari kerja, tu. Maka orang yang kuat mujahadah dia boleh menghadapi, melalui cabaran tersebut. Itu dia. Itu sekarang dia trend sekarang ni, budak-budak nak jaga diri dia tu nikah awal. Sebelum nak pergi, ada kawan saya tu sebelum pergi Mesir tu nikah dulu. Nikah. Cari belanja, dapat duit zakat, nikah, pergi Mesir belajar sekali. Yang perempuan belajar ni, beranak pinak sana dapat. Alhamdulillah. Mengaji pun lebih matang. Sebab apa? Tak ada gangguan dah. Tak ada tengok orang ni teliu, tak ada dah. Sebab apa? Allah Ta'ala dah jaga pandangan dia dan jaga fikiran dia. Itu dia. Tu kelebihan kita menjaga kemaluan. Kemudian 3 perkara untuk kesempurnaan penjagaan kemaluan. Nak sempurna jaga memelihara kemaluan ni, ketahuilah kata muallif,
tidak sempurna menjaga kemaluan. Sebelum tu kita tengok nota 135 di atas tu, bawah tu, di bawah tu, pada syarah pada surah Al-Mu'minun 135. Allah Ta'ala memuji orang yang menjaga kemaluan mereka dalam beberapa ayat yang lain. Antaranya ayat ke-5 dan ke-6 surah Mu'minun sebelum ini. Dan ayat ke-30 surah An-Nur yang berbunyi kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang laki-laki yang beriman supaya mereka menyekak pandangan mereka. Ni terjemahan yang difaham dah kita. Kalau terjemah betul-betul, yaghuddu ni maksudnya menunduk. Dah. Tapi diberi makna yang mudah faham. Yaghuddu ni menyekat, sekak pandangan, halang pandangan dia tu. Maksudnya jangan dipandang. Sama ada laki-laki dan perempuan. Walaupun ayat ni khitab kepada laki, kullil mu'minin. Maka golongan-golongan yang kononnya nak ambil ayat ni, nak buat jadi menyalahkan laki ni, sebab laki-laki lah ni. Kita orang ni pakai seksi sebab orang lelaki tengok. Kalau orang lelaki tak tengok, tak apa. Dia pun ambil Al-Quran ni, ayat Quran ni. Katakan Muhammad kepada orang laki-laki yang beriman supaya mereka menyekak pandangan mereka. Lelaki mana nak menyekak kalau pergi buka depan mata dia? Dia pandai petik dalil tapi dia tak tahu tentang tafsir. Masuk laki-laki supaya menyekak pandangan. Bila khitab pada laki, termasuk juga dalam tu perempuan. Dalam kaedah tafsir min babit taghlib. Dalam bab masuk tu, termasuk taghlib ni, termasuk dalam lelaki. Kaedah dalam ilmu tafsir min babit taghlib. Dimenangi oleh lelaki tu. Bila sebut laki, masuklah perempuan. Macam perintah dalam perintah menuntut ilmu. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Zahir hadis disebut alal muslimin. Tak sebut pada perempuan. Kenapa? Bila sebut muslimin, masuklah perempuan sekali. Begitulah ayat ni. Sebutlah, katakan, berilah pesan pada orang lelaki dan perempuan. Kalau yang tafsir pun, perempuan juga sama-sama kena tundukkan pandangan. Lelaki pun kena tundukkan pandangan. Pandangan ni banyak pula zaman sekarang. Dalam konteks sekarang ni, pandangan sama ada pandangan dalam telefon, pandangan luar telefon, pandangan dalam buku, pandangan pada signboard mana-mana, billboard highway. Ni nak jual kabel tapi tunjuk orang perempuan. Kita pun lama tengok kabel tu. Pandai. Ni dia orang panggil penggunaan eksploitasi. Eksploitasi wanita. Golongan kapitalis yang semata-mata mencari keuntungan di atas wanita. Ni silap lah. Maka kapitalis memang buat kerja macam tu. Dia tak kira halal haram, yang penting dia dapat untung. Dan memelihara kehormatan mereka. Katakan pada laki-laki dan perempuan ni, jaga pandangan, jaga kehormatan, jaga marwah. Yahfadhu furujahum. Furujahum ni maksudnya kehormatan, kemaluan lah. Maka yang dimasukkan memelihara yang tadi tu. Jangan buat benda haram, jangan buat benda yang syubhah. Jaga daripada tu. Yang demikian itu lebih suci. Dzalika azka lahum, lebih suci bagi mereka. Maksudnya jaga pandangan mata. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengetahui tentang apa yang mereka kerjakan.
Dalam ayat yang ketiga, surah yang ketiga ayat 35 surah Ahzab, Allah Taala puji lagi. Wal hafizina furujahum wal hafizat. Ni direct Allah sebut. Bukan sebut lelaki saja, perempuan pun masuk sekali. Ni kaedah dia. Nah, wadzakirin Allah katsiran wadzakirat a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Dan lelaki dan perempuan yang memelihara kehormatan mereka. Ni. Dikuatkan dengan ayat ni. Dan orang lelaki serta orang yang perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Allah telah menyediakan bagi mereka semuanya keampunan dan pahala yang besar. Jaga. Bukan kata jaga mata saja, tapi aurat tak jaga. Pakat tunduk, ni dedah, ni dedah. Tunduk mata tak jadi. Tunduk pandangan dan jaga pakaian. Pakaian yang patuh syariat. Pakaian yang patuh syariat. Lelaki yang patuh syariat, perempuan yang patuh syariat. Yang terbaru ni, ada orang yang masih lagi buat nak menghinakan Islam. Di mana tersilap dalam Facebook orang share, dia buat baju dengan ditulis corak Allah, 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 Allah sebut. Allah ma'i. Tulis khat. Allah ma'i. Pada pakaian perempuan, dia buat jadi baju ketat. Pakai tudung, tapi ketat, dedah. Dedah bahagian-bahagian, beberapa bahagian badan dia. Ditulis Allah ma'i. Passion. Satu pameran passion. Ni Islam lah sentiasa menjadi sasaran. Kenapa tak guna benda lain? Saja nak cari pasal. Nak menguji setakat mana orang Islam sensitif ke tidak, atau mudah kalih dah ikut dia lah. Na'udzubillah. Kemudian maka masuk dalam matan balik. Ketahuilah tidak sempurna menjaga kemaluan, melainkan nak jadi sempurna ni, yang pertama menjaga mata daripada melihat perempuan yang haram dilihat. Yang halal dilihat tak apa, yang diharamkan dilihat. Maka 136 nota di bawah. Itulah sebabnya Nabi SAW diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala supaya memerintahkan isteri-isteri baginda dan seluruh perempuan yang beriman itu menutup aurat. Tutup pakaian dia, tutup badan dia, sehingga tak nampak. Kalau saya masa mengaji di Hadramaut ni, muka pun tak nampak. Tutup muka ni. Bila berjalan dalam ni jalan depan kau undur tak tahu. Ni nak gustan kau nak jalan depan ni kalau ni. Sebab tak nampak. Dia nampak kita tak nampak dia. Tepat tu. Bukan sekadar di pasar, di ladang-ladang yang buat gandum pun muslimat dia memang terjaga aurat dia. Tu hebat. Betul lah, siapa nak mengaji, nak terpelihara pandangan dia, maka di Tarim itulah tempat yang sangat terjaga pandangan. Di Tarim tempat dalam Hadramaut tu. Boleh cari dalam Google nama Tarim Hadramaut, bagaimana suasana dia, muslimat dia. Terjaga, masya-Allah. Tak nak tengok pakai baju ketat tadi. Beza orang mengaji agama di Mesir dengan mengaji agama di Tarim, beza. Di Mesir dia masuk budaya daripada luar barat banyak sangat. Tapi di Tarim dia tak ada, terjaga. Kerana dia ulama dia tu dimuliakan. Ulama dia tu dimuliakan. Kalau di Mesir ni ulama dia tu sudah jadi, orang kata dia mulia juga, tapi yang lebih mulia ahli-ahli politik, ahli-ahli kerajaan lebih mulia. Adapun di Tarim ni ahli askar pun respect. Di Tarim ni, di Hadramaut, askar pun respect ulama dia. Kalau ulama turun dia jaga, kontrol. Itu dia. Itu bezalah tempat orang yang mengamalkan agama yang sebenar-benarnya. Habis. Jadi nak sempurna jaga kemaluan, pertama jaga mata.
Dan Allah Ta'ala berfirman lagi, ya ayuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alaihinna min jalabibihin dzalika adna an yu'rafna fala yu'dzain wa kana Allahu ghafurur rahima. Wahai nabi, ya ayuhan nabi, ini salah satu adab hormatnya Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Dia tak panggil nama Muhammad, dia panggil dengan nama Nabi. Wahai Nabi, suruhlah isterimu, anak perempuanmu serta wanita-wanita yang beriman agar melabuhkan pakaiannya jalabibihin, bagi menutup seluruh tubuhnya. Ini dipanggil pakaian patuh syariat, cara etika pemakaian seorang wanita muslim. Ada segolongan tu dia marah bila buat kod etika pemakaian wanita muslim. Oh, awak siapa membuat peraturan terhadap pemakaian wanita? Ni. Nak golongan-golongan ya liberal. Ni hati-hati ni. Dia masuk dalam dalam masyarakat sampai kita sedar. Nah, terutama golongan-golongan yang mahukan kepada kebebasan. Ni na'udzubillah. Dia petikaikan syariat Allah Ta'ala, cara pemakaian. Jadi kalau boleh nak sama dengan lelaki, nak free, nak semua. Sampai satu tahap dahsyatnya orang tu tak ada pakaian langsung, natural dia kata. Allah. Dia nak jadi beruk semula dia kata. Ni dahsyat ni. Ni tak boleh kata apalah, tu memang jauh lah. Na'udzubillah. Jangan adalah di kalangan anak-anak kita. Dan dalam beberapa hadis Nabi SAW sangat mengambil berat tentang penampilan perempuan ketika berada di luar rumah. Antaranya Nabi bersabda, ayyuma mara'atin ista'tarat famarrat ala qaumin liyajidu min rihiha fahiya zaniyah. Lagi dahsyat. Mana-mana perempuan yang menggunakan minyak wangi, minyak atar. Ista'tarat ni mengambil minyak atar. Kemudian dia memakai minyak wangi, lalu dia pada satu kaum supaya dia pakai itu supaya mencium mereka bau minyak wangi itu. Maka dia dianggap telah berzina. Perempuan tu. Kalau dia pakai pewangi supaya orang tertarik dengan wangian dia, maka dia dikira dosa zina. Na'udzubillah min dzalik. Kalau gitu orang perempuan tak boleh pakai pewangi ke? Boleh, sekadar pewangi yang menutup bau badan dia je. Bukan wangi yang menusuk hidung. Orang lalu je. Macam iklan tu. Macam iklan tu kan. Bau wangi baju dia tu. Tu jadi tu tak boleh tu. Maka bila bau wangi ni, kalau dia tu sengaja, maka dia dalam berdosa. Maka kalaulah lelaki terhidu bau macam tu, nak macam mana? Memang wangi sungguh. Jangan dilayang wangian tu. Jangan Pontianak lalu ni. Jangan dilayan. Maka yang perempuan-perempuan ni nak pakai boleh. Pakaian sekadar menghilangkan bau dia. Kalau nak pakai sekadar bau badan ni, pakai deodoran yang hanya menutup bau badan. Bau-bau yang nipis-nipis saja. Jangan kuat-kuat. Ni untuk perempuan lah. Betullah. Kita jangan terikut-ikut dengan etika pemakaian bukan Islam. Dia memakai wangi, kita automatik fitrah dah. Bila wangi ni maunya mesti carilah. Hok busuk pun kita cari juga. Apa tahu lah hok wangi. Kalau busuk, lori siapa mana? Cari kan? Apa tahu lagi ya? Yang wangi. Hok busuk pun kita cari.
Tak. Kita terus memikir. Contoh naik kereta, aircon rosak. Ni bau apa ni? Akan carilah benda bauan ni. Apatah lagi yang wangi, jagalah. Maka nak pakai boleh pakaian wangian yang hanya sekadar menutup bau badan, yang tidak kuat menyebabkan orang tu tertarik dengan wangian dia. Betullah cari wangian yang nipi-nipi, yang tidak kuat. Tak ada masalah. Itu dia. Kemudian ia hampir sama dengan hadis riwayat Imam Ahmad, iaitu Rasulullah SAW bersabda, ayyuma mar'atin ista'tarat famarrat biqaumin liyaduriha fahiya zaniyah. Sama. Mana perempuan menggunakan minyak wangi, lalu dia lalu pada satu kaum supaya mereka mencium bau minyak wanginya, maka ia dianggap telah berzina. Sebagian ulama mengatakan tidak mengapa. Jika dia menggunakan minyak wangi yang sedikit, yang tidak terlalu kuat baunya, tak apa. Yang sikit-sikit tak apalah, tu dikata boleh. Tapi yang tidak terlalu kuat. Ni pakai hot brand buat 3-400 tu. Bersembur pun berasa nah. Memang kuat lah hot jenis pakai ada wayar tu. Ada paip tu. Pecek pegang ni, pecek sini, cah tu. Hot tu memang kuat sungguh lah. Tapi kalau celik cenik gitu tu, minyak atas hot jual abang gemuk tu. Assalamualaikum. Dan hot tu. Tu tak kuat mana. Nah, abang gemuk tu. Datang kat kita makan kan. Assalamualaikum ni. Tu tak apa. Tu ni pilih tak kuat baunya dan tidak menarik perhatian orang lain, serta bukan dengan niat untuk menarik perhatian. Tu dia. Kita pakai untuk nak menutup bau badan kita. Biasalah. Tempat kita perempuan ni dia ni banyak yang tertutup. Jadi kena wangi ada, kena jaga bau badan dia. Habis. Sekat itulah. Kemudian faedah keadaan minyak wangi. Sikit baca sikit sikit dah. Sunat menggunakan minyak wangi yang tidak kuat warna, tetapi kuat bau bagi laki-laki. Orang lelaki kena kuat. Ada perempuan sunat kuat warna. Warna tu kena kuat. Kalau lelaki bau kena kuat. Tetapi tidak kuat baunya. Tu kaedah. Tu dia. Habis. Sekarang ni lah. Tambihun. Kita sambung. Tambih. Sambung ni lepas raya dah. Sebulan lah cuti ni jawab dia. Jadi oleh kerana nak masuk puasa ni, saya nak minta maaf lah sekiranya ada terkasar bahasa bergurau seloroh dalam berkongsi ilmu ni. Semoga Allah Ta'ala mengampunkan dosa kita dan nak masuk dalam bulan Ramadan dalam keadaan bersih daripada segala noda-noda dosa, insya-Allah. Semoga Allah Ta'ala menerima puasa kita nanti dan masuk dalam keadaan hati kita sangat-sangat menunggu-nunggu, seperti mana menunggunya kedatangan orang yang istimewa. Menunggu orang istimewa yang datang dengan penuh nak bawa hadiah. Macam kita tunggu dekat orang tiba daripada balik daripada jauh. Macam mana perasaan kita? Gini. Mana gini nak. Dah ada dah standby dah. Hadiah yang ada pada dia ni. Ni aku dapat ni. Di perasaan tu kena ada. Dah nak datang Ramadan ni, macam mana ni? Pahala puasa, pahala mengaji, pahala selawat, pahala berzikir, pahala qiyamul lail, pahala tahajud. Dah tak sabar nak buat ni. Kena ada perasaan tu. Perasaan beria-ria. Orang Mak Saleh panggil excited. Jangan macam mana puasa? Catulah. Jawab pun main-main, nak apa tahu dah.
Dah. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita. Sebab itulah kita kena ada sasaran. Jadi poso, nak masuk poso ni ada target tak? Ada buat target apa-apa tak? Target lah sekurangnya poso ni saya nak target macam kita sebut sebelum ni lah. Satu hari kita nak 1000 selawat. Ada sasaran lah 1000 selawat. Terawih Terawih 8. Rasa nak tambah lagi. Berapa? 10. 2 rakaat je tambah pun. Nah. Ataupun kita pakat sama-sama AJK kita ni 10 pertama, 10 kedua 8, 10 akhir 20. Nak tengok berapa orang jadi jenazah. 20 rakaat. Hangpa takut sangat nak sembahyang 20 rakaat. Mati tak? Tak mati. Sebab apa? Dalam ramai-ramai jemaah tu dia ada semangat, tapi oleh kerana kita tak offer, dah tak ada. Tapi kalau kita offer, adalah seorang dua. Dah, yang nak pergi tu, yang semangat tu. Macam Masjid Sikamat 10 kedua, 10 pertama, kedua 8, 10 akhir 20. Alhamdulillah tak ada orang mati. Dia start tahun lepas. Maka kalau kita tak boleh nak berdiri, cari kursi ya. So kursi banyaklah. Sah pertama kursi, sah kedua kursi. Orang mari ni mesyuarat lah. Ada sebenarnya terawih, ada kursi. Tak apa. Sekurang-kurangnya ada sasaran. Ada target kita nak buat apa puasa tahun ni. Kali ni puasa tahun ni, kali ni apa yang kita nak buat? Selawat ke? Baca Quran ke? Zikir ke? Nak sedekah ke? Nak iftar mana-mana ke? Saya tahun ni insya-Allah kita akan iftar sini. Saya iftar. Tu ada perubahan. Kena ada lah perubahan insya-Allah. Yo. Tentang doa yang diajar oleh Nabi kepada Sayyidatina Aisyah ketika bertemu malam Lailatul Qadar yang ada bunyi aku dari tu pun sama. Doa yang kena baca sentiasa. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Baca tu. Kalau ulama-ulama salafus salih bila masuk bulan Ramadan, dia akan memperbanyakkan tahlil. Asyhadu an la ilaha illallah. Dan juga mempanjangkan istighfar. Astaghfirullah. Nas'aluka jannata wa na'udzubika minan nar. Dia akan baca setiap waktu. Asyhadu an la ilaha illallah. Lebih-lebih lagi pada waktu berbuka. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Nas'aluka jannata wa na'udzubika minan nar. 3 kali. Habis 3 kali, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Karim. Asyhadu an la dia meriah. Nak teringatlah sana ni. Malam pertama Masjid Surah semua warna hijau. Sebab tu dah di Negeri Sembilan ni saya ada tanya pegawai Jains. Polisi surau masjid mesti lampu meriahkan dengan lampu warna hijau. Setengah orang allergic warna hijau. Hijau. Apanya? Kubah Nabi warna hijau. Nanti kau kata pah. Tak ada. Dah kebetulan pah pun warna hijau. Hak Nabi suka pun warna hijau. Orang nak kata pah, kau ikut dia lah. Kita nak warna kesukaan Nabi. Tak warna hijau. Apa kalau kita kebetulan dengan pah, mujur baru. Tak warna hijau. Hidupkan warna hijau. Kalau di Mekah Madinah, kalau yang warna hijau, itulah Masjid Surau.
Tapi kita yang warna hijau itulah tom yum. Nah. Kalau ada warna hijau, warna biru, tu kedai tom yum. Makin banyak lapu, makin ramailah customer. Sebab apa? Ia macam kelkatu. Penuh manusia. Tu. Jadi kalau mampu masjid ni, surah ni, masuk satu Ramadan, pasang LED. Macam masjid Paroi, masjid Taqwa Paroi. Penara dia hijau. Tuf. So, warna hijau lah kau pakai sepanjang. Kalau Cina, dia warna merah. Kita, warna hijau. Dah. Baru nampak muafakat. Dah. Itu dia. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an muhitatan wasi'an wa 'amalan salihan maqbulatan wa sa'adatan ad-darin hasanal khatimah khair. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم واسنا اخلاقنا بالحلم وسهل لنا ابواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.